Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Umi rasa dah terlalu lama sangat kita dah tidak bersua muka. Jadi hari ini Alhamdulillah Umi doakan kamu semua dalam keadaan baik insya-Allah. Okey, dalam Alhamdulillah hari ini dapat lagi kita berjumpa dalam slot. Okey, bila kenal you, baru cinta you. Cinta apa tu anak-anak? Cinta Al-Quran. Masya Allah, cinta Al-Quran anak-anak. Okey, anak-anak pernah tak tengok bintang di langit? Abi pernah tengok bintang di langit? Mestilah pernah tengok. Bintang di langit tu tinggi kan? Tinggi. Tapi tinggi-tinggi bintang di langit, lagi tinggi cintaku sama kamu. Cinta apa tu anak-anak? Cinta Al-Quran. Okey, baiklah. Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, bukan cinta jiran sebelah. Okey, baiklah. Tanpa buang masa lagi kan, Umi perkenalkan diri Umi sikit. Umi Aina sebagai moderator pada hari ini. Sebelah Umi ni kita tampilkan panel istimewa kita. Abi apa ni? Umi rasa penonton dekat rumah dah tak sabar-sabar lagi nak dengar Abi kita ni bersuara. Jadi Abi mungkin boleh perkenalkan diri sikit dan bagi sepatah dua kata. Okey, baik. Terima kasih Umi Aina. Biasa Abi tak perlu pergi tahu lebih detail lah. Semua dah tahu kan Abi apa ni? Abi Azrul. Okey, jadi kat sini kita adalah perjumpaan yang keberapa ni? Siri perjumpaan yang keberapa? Abi nak tahu. Siri perjumpaan yang ketiga. Jadi perjumpaan kita hari ini adalah berkaitan dengan Al-Quran lah. Sebab kita cinta Al-Quran. Jadi kita nak merasai cinta Al-Quran ni, macam mana kita nak menerapkan cinta Al-Quran ni? Mana? Kita nak merasai cinta Al-Quran ni, kita mesti bertadabur. Perlu bertadabur, menghayati sendiri Al-Quran tu. Menghayati. Dengan macam mana kita nak menghayati Al-Quran ni, Abi? Okey. Abi kira dalam 5 saat. Macam mana kita nak menghayati ni? Kira 5 saat sekarang ni, tolong ambil Al-Quran terjemahan, ambil pen ataupun pensel, ambil buku nota. 5 saat Abi bagi Cepat-cepat ambil. Okey, 1 2 Lari. 3 4 5. Semua dah ada dah? Dah ambil ke? Dah ambil semua. Al-Quran, buku nota semua. Kita nak menghayati sama-sama ni. Okey. Jadi kat sini setiap apa yang Abi sampaikan, Umi Aina sampaikan, Abi nak kamu catatlah dan tulis. Sebab apa? Ada pepatah Arab mengatakan sebaik-baik peringatan ataupun sebaik-baik ingatan adalah sebaik-baik tulisan. Mana apa yang kamu ingat tu kamu kena tulis. Okey. Masya-Allah Abi. Macam Abi Azrul disebut tadi, kalau kita nak cinta Al-Quran, kita kena dulu Al-Quran, Abi. Betul. Jadi antaranya ialah tadabbur. Tadabbur Abi cakap menghayati, kena tahu maksud, kena kenal lah surah dia macam mana. Tapi Abi dalam Al-Quran ni ada 114 surah. Betul. Jadi hari ni kita nak bincang berapa surah? 10 surah ke? Boleh ke 10 surah 10 sampai jam pagi tu. esok? Dah habis pukul 1 je. Okey. Tapi hari ni 1 je lah ya, Abi. Ya, 1 surah sahaja. Okey, 1 surah. Tapi agak-agaknya surah apa yang kita bakal bincangkan pada tengah hari ni? Nak dapat teka tak? Dapat teka tak surah apa ni? Okey, cuba Abi bagi hint ataupun teaser ataupun macam clue sikit kat anak-anak. Supaya anak-anak boleh teka kat komen tu. Boleh type dekat komen tu. Surah apa nak tahu? Okey, Abi bagi clue lah. Pertama dia surah kegemaran Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah memang suka surah ni. Memang dibaca selalu. Okey. Surah apa? Surah apa tu? Okey, anak-anak boleh tulis dekat ruangan komen. Tapi sementara tunggu anak-anak komen. Okey, biar Abi teka dulu lah. Mana tahu kan betul kan? Okey, surah yang Rasulullah suka agak-agaknya surah Al-Kawthar kot, nikmat. Bukan. Alam Nashrah. Bukan. Ini surah Waqiah kita baca setiap hari. Bukan. Panjang sangat Waqiah tu. Mana dapat salah. Anak-anak dapat teka tak? Surah apa? Okey, tak apalah. Okey, Umi bagi kat Abi lah. Okey, surah apa tu? Tak sabar nampaknya. Surah yang kita akan kupas, akan tadabbur bersama adalah surah Al-A'la, yang bermaksud yang paling tinggi, yang mempunyai 19 ayat, insya-Allah. Patut. Surah Al-A'la surah Rasul suka. Ya, betul. Masalah kadang-kadang saya tengok ada imam tu, dia suka sangat baca surah Al-A'la ni. Betul. Rupanya surah ni kegemaran Rasulullah lah. Betul. Surah kegemaran Rasulullah. Sebabnya ada beberapa peristiwa yang mengatakan Rasulullah suka surah ni. Antara salah satunya ialah yang mana Nabi Muhammad selalu baca
surah Al-A'la ni ketika solat Jumaat. Rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, dan juga membaca ketika Aidilfitri ataupun Aidil Adha, solat raya lah. Okey, dibaca pun sama, rakaat pertama Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ada riwayat mengatakan apabila bertemu dua solat ni maksudnya hari Jumaat, hari raya tu hari Jumaat dan hari Jumaat juga solat Jumaat. Okey, Nabi Muhammad tetap membaca dua surah ni. Waktu paginya solat hari raya, surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah pun sama, Al-A'la Al-Ghasyiyah. Dan peristiwa yang kedua berkaitan dengan Mu'az. Mu'az sendiri pernah menjadi imam. Bila beliau menjadi imam, beliau sendiri membaca, bayangkan membaca surah lazim, surah selepas Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah. Sangat panjang surah Al-Baqarah. Habis rasa yang sahabat-sahabat kita baca ataupun hafaz surah Al-Baqarah 280 lebih selesai dia. Ya, sangat banyak lah. Berapa muka surat tu. Dan ada sahabat Nabi, dia mengadu pada Nabi, wahai Nabi, ada Mu'az membaca surah yang sangat panjang. Jadi Nabi Muhammad tegur Mu'az dalam keadaan yang baik lah. Nabi Muhammad cakap, wahai Mu'az, kenapa kamu tak membaca surah Al-A'la ataupun surah Al-Lail ataupun surah Asy-Syam. Dan satu lagi peristiwa, Nabi Muhammad bersabda, tunaikanlah solat witir kamu. Ni solat witir, berkaitan dengan solat witir, peristiwa yang ketiga Nabi Muhammad bersabda, solat witir bacalah surah Al-A'la, rakaat pertama, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini peristiwa-peristiwa ini menyebabkan Nabi Muhammad suka sangat-sangat membaca surah Al-A'la. InsyaAllah. Kiranya Abi ada beberapa waktu lah yang rasa suka baca surah Al-A'la ni. Okay, anak-anak boleh tengok pada slide. Macam waktu yang menggembirakan, ada Umi sediakan slide. Waktu yang menggembirakan macam solat hari raya kita gembira kan, solat Jumaat. Rasulullah selalu membacakan surah Al-A'la. Dan waktu solat Isyak, solat witir kan Abi, betul? Betul. Jadi anak-anak sebenarnya tahu tak surah Al-A'la ni dia mula dia macam mana? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ke? Itu kan, itu Al-A'la. Umi tengok ada yang dekat rumah tu dah bergaduh dah. Al-A'la ni macam mana ni Umi? Okey, nak tahu macam mana? Okey, Umi menjemput. Ni kita ada datangkan kan Qori khas kita. Umi menjemput. Siapa tu? Saudara Wafiq kita kan daripada MTS Plus lah. Untuk membacakan surah Al-A'la ni sikit. Macam mana tu? Dengar betul-betul. Bismillah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat saya dan para penonton sekalian, saya Muhammad Wafil Rifqi Muhammad Ridwan daripada tahun 6 akan membacakan surah Al-A'la dengan bacaan qiraat riwayat Hafs an Asim dengan lagu Bayati Al-Arj, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة
الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Saya serahkan semula kepada Umi Aina. Jazakallahu khairan katsiran kepada saudara Wafi atas bacaan yang sangat merdu tadi. Okey, baiklah. Abi Azrul. Hari tu nak cerita sikit ni. Hari tu waktu macam bosan-bosan sikit kan. Kita kalau bosan-bosan MTS class ni kita tak main game. Kita tak main TikTok. Kita belik-belik Al-Quran. Jadi waktu tu saya belik-belik Al-Quran. Saya tengoklah setiap surah ni kan, permulaan dia macam mana. Ada surah yang dimulakan dengan alif lam mim, Abi. Betul. Ada yang alif lam ra. Jadi ada juga yang bermula dengan alhamdulillah macam Al-Kahfi. Jadi tak kurangnya pula ada surah yang dimulakan dengan Allah cakap apa yang ada dekat langit dengan bumi ni semua bertasbih kepada Allah. Macam tu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Surat Al-Jumu'ah kan, anak-anak dah hafal tu. Tapi bila saya tengok juzuk 30 Nabi kan, dah sampai Al-A'la ni saya tengok ada dimulakan dengan perintah bertasbih tu. Sabbih isma rabbikal a'la tu. Allah suruh kita bertasbih ke? Okey, baiklah Umi Aina. Okey, kat sini kita boleh tengok yang pertama. Okey, anak-anak boleh rujuk pada slide ayat yang pertama. Kita tengok ayat yang pertama yang berbunyi, kita terus pada maksud terjemahan dia. Yang pertama yang maksud, bertasbihlah menyucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Okey. Terus. Perintah bertasbih subhanallah bermaksud maha suci Allah. Ini ialah kita menyucikan Allah dari segi apa? Dari segi perkara yang tidak baiklah dan juga dari segi perkara yang buruk. Mana kita menyucikan Allah. Okey. Subhanallah, maha suci Allah. Tapi anak-anak nak tahu tak? Dalam sebutan subhanallah ni sebenarnya ada di dalam solat kita. Siapa solat? InsyaAllah biarkan anak Abi ni solat. Yang ada dalam solat kita. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang mana dalam solat tu Nabi Muhammad cakap apa? Bila turunnya ayat ni lah, ayat surah Al-A'la ni, bila turunnya surah Al-A'la ni, Nabi Muhammad bersabda, jadikan bacaan ini di dalam sujud kamu. Riwayat Imam Ahmad. Okey. Jadi kat sini kita fikir sejenak. Abi nak ajak anak-anak Abi ni fikir sejenak berkaitan dengan kenapa kita perlu sujud. Perlu sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ni. Suci bagi Allah, maha tinggi. Mana maha tinggi Allah lah, maha suci Allah lah. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kenapa? Jadi kat sini kita fikir sejenak. Ya. Allah nak kita ni memuji ataupun meninggikan Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita rendah. Abi yakin dah percaya. Orang yang paling tinggi kat dunia ni pun, orang Eropah lah sana, orang Arab paling tinggi, saat dia sujud dia rendah ke tinggi Umainah? Rendah. Maknanya sini Allah nak kita sujud dalam keadaan rendah dan sebut Allah tu sangat tinggi. Maknanya Allah nak kita rasa rendah diri di hadapan Allah. Sebab kita ni hamba. Hamba ni kita diperintah oleh Allah. Kita ni lemah. Jadi kita kena rendah perasaan dan hati kita ni. Jangan sesekali kita rasa perasaan tinggilah, sombong, angkuh. Semua tu tak baik untuk kita. InsyaAllah. Patutlah. Baru saya tahu selama ni yang kita sebut dalam sujud tu, subhana rabbiyal a'la tu, itu adalah salah satu kita nak rasa rendah diri tu, memuji Allah yang maha tinggi tu. Betul. Macam tu. Okey, rupanya selalu juga lah sebut tasbih ni dalam sujud kita ya, Abi? Betul. Tapi kita tak naklah sebut tu dalam solat je, sujud je kita tasbih kan. Jadi kat sini bukan selain pada solat, kita sebut subhanallah juga di luar solat. Okey, Abi nak anak-anak Abi cuba sama-sama kita tengok maksud ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima. Yang mana yang kedua ni bunyi terjemahannya seperti inilah. Okay, Abi nak anak-anak Abi tengok sekali Al-Quran. Okay.
Ayat kedua, yang telah mencipta sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan. Okay, ayat yang ketiga, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberi hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Dan ayat yang keempat, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternakan. Yang kelima, kemudian ia menjadi tumbuhan-tumbuhan menghijau itu kering, berubah warna dan kehitam-hitaman. Masuk kat sini kita boleh melihat setiap yang Allah cipta tu ada kelengkapan kesempurnaan. Tapi apa yang perlu kita buat apa? Kita mesti ucap subhanallah. Sebab kelengkapan setiap ciptaan Allah ni ada hikmah dia, ada kebaikan dia kat sini. Contoh ayat yang terakhir, ayat yang kelima berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan menghijau. Itu menjadi hitam. Kita boleh tengok sini. Tumbuhan-tumbuhan tu seperti rumput lah. Habis ambil rumput, bila menghijau, lama-lama jadi hitam. Betul tak Maina? Bila jadi hitam, agak-agak berguna lagi. Tak. Berguna ke tak? Masih berguna. Masih berguna. Sebab tu Allah kata masih berguna. Okay, contoh. Abi beri contoh kan. Bila rumput sudah kering, kita ambil rumput kering tu, kita beri binatang-binatang ternakan yang makan. Berguna lagi. Masih berguna. Maksudnya kat sini ciptaan Allah tu sangat sempurna dan kita perlu mengucap subhanallah. Apa yang kita nampak tu ucaplah subhanallah. Masya-Allah. Di luar solat. Insya pula saya dengar Abi cakap. Sebab kadang-kadang saya pun bila macam kita kan excited kan jumpa macam gunung, Bukit Berogah, hiking dengan kawan-kawan kan. Kita macam wah cantiknya. Tu update story, update kat WhatsApp tu. Ataupun kita jumpa pantai, kita macam wah cantik kan. Tapi sebenarnya dia dengar Abi cakap rupanya sebenarnya kita kena sebut apa anak-anak? Subhanallah. Okay, cuba anak-anak tengok slide yang Umi buat ni. Okay, dekat slide tu Umi ada cakap, okay, kalau kita jumpa benda-benda yang cantik, kita ucapkan wow ke? Untuk update story. Wah, cantik bukan? Kita dah tahu surat Al-A'la ni, kita ucapkan apa? Subhanallah. Tak salah pun nak update status tu tak Abi? Betul. Tapi yang salah kalau kita tak balikkan segala ciptaan Allah yang hebat tu kepada Allah. Kita perlu membalikkan subhanallah tu kepada Allah lah. Sebab apa? Allah yang mencipta keindahan tu. Kita perlu berbalikkan semua. Kita balikkan semua. Kita nampak kecantikan tu. Ya Allah, kita nampak cantiknya. Contohlah anak-anak Abi pergi mana? Pergi Jepun ke kan? Jepun, pergi Turki. Nampak salji. Takkan? Wow, salji. Sejuknya salji. Kita kan nak sebut macam tu Amin. Kita perlu sebut subhanallah. Hebatnya. Sebab apa kat Malaysia tak ada salji kan? Kita pergi mana nampak kecantikan. Kita sebut subhanallah. Itu sangat-sangat penting. Kat mana ada manusia boleh buat salji kan? Betul. Tak ada manusia boleh buat. Ais-ais kepal tu adalah. Okey, Abi, saya ada cerita sikit nak cerita Abi kan. Dulu waktu banyak cerita Maina ni. Ada Abi yang hebat ni kita cerita sikit kan. Okay, dulu waktu saya zaman belajar dekat universiti lah, UM tu. Abi pun UM juga. Ya, betul. Kan kita bila nak peperiksaan, kadang-kadang orang akan suka share macam tips macam peperiksaan lah. Jadi saya pun tak kurangnya saya baca juga kita nak perform kan dalam exam kan. Jadi antaranya bila saya baca dia cakap okay, baca ayat 6 surat Al-A'la. Saya tak tahulah betul ke tak yang ayat dia sanuqri'uka fala tansa. Anak-anak boleh tengok pada slide. Ayat 6 ni. Jadi okay, tak pasti ayat dia kan. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Okay, tapi Mi tak pasti betul ke tak yang tu. Okay, itu tak apa. Okay, apa yang pasti Mi nak tanya dekat Abi Azrul yang hebat ni. Apa sebenarnya maksud ataupun kisah di sebalik ayat 6 ni Abi ada ke? Okay, baik. Sebelum Abi pergi jauh, okay, Abi nak kita sama-sama buka Al-Quran sekali lagi. Okay. Buka Al-Quran sekali lagi, kita tengok surah ayat yang ke-6. Okay, Abi bacakan maksudnya. Kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad, dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril sehingga engkau menghafaz dan tidak lupa. Okey, jadi kat sini kalau kita hayati, kita tadabbur ayat ni, dia ada dua cerita gembira ataupun kisah gembira. Ada dua mana ditujukan kepada Nabi Muhammad dan ditujukan kepada kita lah umatnya. Okey, yang mana
Ayat ni membawa berita gembira paling besar kepada Nabi Muhammad. Kerana apa? Ia berkaitan keselamatan Al-Quran itu sendiri terjamin sehingga sekarang. Abi nak kamu fikir sejenak. Ada ke kereta ke ataupun motosikal boleh tahan selama 1000 tahun? Tak ada. Rosak lah. Kecuali, betul, rosak terus. Kecuali Al-Quran. Allah dah menjaga kejaminan atau menjaga keselamatan Al-Quran sehingga sekarang. Dan golongan kedua yang gembira adalah kita umat dia. Sebab apa? Yang membaca Al-Quran siapa? Kita lah umat Nabi Muhammad. Betul tak Umaina? Kita yang membaca Al-Quran ni kita dapat rasa, Ya Allahu Akbar, Al-Quran ni datang daripada Allah dan terjamin sehingga sekarang. Dan kita dapat merasai Islam tu yang sebenar. Islam tu datang daripada Al-Quran yang terjamin sehingga sekarang. Itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Masya Allah. Saya bisa dengar Abi cakap kan, saya tak dapat bayangkan kalau macam Rasulullah tu lah, katakanlah dia bersifat pelupa kan, bila Jibril membacakan dia ayat, dia lupa macam mana nak sampaikan kepada orang. Jadi ayat ni macam berita gembira lah yang jaminan kepada Rasulullah yang Rasul ni terpelihara dia punya hafalan. Betul? Betul. Sebab dia nak menyampaikan kepada orang. Ya, jadi kat sini bila Nabi Muhammad nak sampaikan tu, Nabi Muhammad sampai semua isi Al-Quran dengan sangat detail lah, dengan sangat baik lah. Dan malah dapat sampai dengan beramanah dan bijaksana dan juga dengan kata-kata siddiq. Kata-kata dengan kata-kata jujur lah, kata-kata membenarkan melalui sifat-sifat Nabi Muhammad. Sampaikan melalui sifat-sifat utama Nabi Muhammad lah. Okay, dah halang-halang kan sifat Nabi Muhammad ni. Minggu lepas Umi Ena dah menyanyi kan. Minggu ni Abi pun nak menyanyi juga lah. Abi pada lagu juga. Okay, Abi. Nak menyanyi tapi Abi tak serak Umi Ena lah. Abi nyanyi biasa-biasa je. Okay. Okay. Bunyi lagunya macam ni. Okay. Ada satu bintang, sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, empat semuanya. Nabi bijaksana, juga beramanah, dengan berkata benar, menyampaikan Islam. Ni sifat-sifat Nabi Muhammad ada 4 lah yang kita tahu kan. Okay, itu sahaja. Masya Allah Abi, rupanya berbakat juga guru-guru MTS Plus ni. Umi saya nak nyanyi, tapi bukan minta nak nyanyi bukan sebab suara minta sedap, tapi sebab orang cakap lagi sedap kalau tak nyanyi. Jadi tak apalah, biar Abi je nyanyi kan. Okay, itu sebab Rasulullah kan. Maksudnya Rasulullah dah jamin dia punya hafazan tu. Tapi macam mana pula dengan kita kan, orang yang biasa tapi nak hafal juga Al-Quran, macam anak-anak MTS kan, Ma'had Tafiz kan, nak hafal juga. Okay, Abi ada tips tak? Okay, tips dia senang sahaja, kita boleh ambil daripada macam mana Nabi Muhammad menghafaz dengan Jibril alaihissalam. Yang mana Nabi Muhammad menghafal dengan cara talaki musyafahah, berhadapan dari mulut ke mulut. Abi rasa setiap hari Jumaat anak-anak Abi selalu talaki. Betul tak? Selalu baca dengan Umi Abi. Sebut dari Umi sebut, Abi sebut dan kamu pun sebut. Si gile-gile. Yang mana ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad dengan cermat mendengar apa bacaan malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad mengikut menggerak-gerak lidahnya lidah baginda untuk mengingat ayat tersebut. Takutlah terlupa. Bila dalam keadaan macam ni, Allah menurunkan ayat yang ke-6 tadi, jaminan Allah pada Muhammad. Jadi kita boleh ambil lah cara hafalan tersebut, sebab hafalan tersebut sangat-sangat menjadilah sangat baguslah. Sebab tu Abi Arifin tekankan kita perlu bertalaki. Masya-Allah. Okay. Jadi Rasulullah pun bertalaki lah Abi. Betul. Jadi kalau Rasulullah tu dia mendengarkan bacaan dia daripada Jibril, kemudian dia hafal. Jadi kita pun penting jugalah macam pendengarkan bacaan kita dekat macam YouTube ataupun di mana-mana lah Habib, betul? Betul lah. Masya Allah, betul kata Umi Aina. Yang mana kita nak mendengar hafalan ni, kita perlu mendengar daripada kori-kori yang fasih. Sebab tu kalau kita duduk kat rumah payah anak ni, habis rasa kita boleh buka YouTube ataupun bacaan-bacaan kori lain untuk mendengar bacaan yang sangat
lancarlah fasih bacaannya. Okey. Okay, insyaAllah. Betul lah Abi. Umi pun selalu juga pesan dekat anak-anak tahfiz lah. Cakap, okay, sebelum hafal, dengar dulu kat YouTube ulang-ulang. Supaya dah familiar tu nanti kita pun akan hafal. Okay, anak-anak Umi ada sediakan slide. Slide untuk anak-anak. Jadi sebelum kita hafal, kita kena buat apa tu? Okay, sebelum menghafal, kita apa pertama? Kita semak bacaan. Talaki dulu. Nak check bacaan. Tajwid semua okey tak? Lepas tu kedua apa? Kita macam Abi cakap tadi, dengarkan bacaan daripada Qori-Qori Fasih di YouTube. Kan bila kita baca, kita nak check juga bacaan kita okey ke tak. Betul? Selalulah pasang bagi kita familiar kan. Dengar selalu. Okey. Okey, baiklah Abi. Saya ada cerita lagi lah kan. Ada lagi satu banyak cerita ni. Ada cerita lagi. Kadang-kadang kan bila saya jumpa kan orang kan, bila saya tanya dia kan, takut ke Allah tak? Dia cakap, takut. Tapi bila tengok dia punya kehidupan tu macam dia buat apa yang Allah tak suka. Betul. Apa yang Allah larang. Allah cakap jangan buat macam ni, dia buat. Macam mana tu Abi? Apa pendapat Abi kalau orang tu dia cakap takut tapi dia buat untuk ini baiklah Humaina. Untuk ni kita sama-sama lihat. Buka balik Al-Quran, tengok ayat ke-10 dan yang ke-11. Okey, Abi baca makna dia. Maksud dia, ayat ke-10, kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan. Dan ayat yang ke-11, dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Okey, kalau kita hayati ayat ini ada dua golongan. Golongan manusia ada dua. Yang pertama kita tengok ini, dia menerima peringatan ataupun nasihat, teguran daripada Allah, yang mana mereka ni adalah antara manusia yang menerima sangat baiklah. Mana mereka ambil nasihat daripada Allah tu dan menerima sangat baik. Dan mereka ni adalah golongan yang takut kepada Allah dan golongan yang beruntung. Yang beruntung ni kita akan tengok nanti. Okey, tetapi golongan kedua, Abi fokus pada golongan yang kedua, yang mana golongan kedua ni adalah golongan dia takut. Dia cakap, aku takut ya Allah. Tetapi Umaina, dia buat apa? Dia masih membuat kemungkaran. Jadi golongan ni adalah golongan yang sangat-sangat malang. Maknanya dia malang kat sini, maksudnya dia akan kena siksaan yang sangat besar lah dekat neraka nanti. Na'udzubillah, sangat bahayalah. Bukan macam tu. Okay, jadi kayaknya macam orang yang macam ni, dia cakap dia takut dekat mulut dia je, tapi dia punya kehidupan macam tak tunjuk dia takut pun. Orang macam ni sama dengan orang yang menolak peringatan Allah tu, betul? Betul, dia menolak peringatan Allah. Okay, anak-anak boleh tengok kat slide, Umi ada sediakan slide. Okay, boleh tengok pada slide. Contohnya orang yang dia buat apa yang Allah tak suka. Tapi dia cakap aku takut pada Allah, tapi sebenarnya dia sama je dengan menolak peringatan Allah tu, walaupun dia selalu cakap aku takut pada Allah. Orang macam ni Abi masuk dekat dalam neraka juga kan? Ya, betul. Masya Allah. Tapi kan Abi nak tanyalah kan? Tanya lagi kan? Abi kan? Betul ke kan kalau kat neraka nanti kan, macam ada orang kan bila dia masuk neraka, dia macam teringin sangat nak keluar. Macam umpama kan macam dulu waktu PKP yang pertama kita turun kat rumah tu teringin nak keluar. Tapi orang yang masuk neraka ni betul ke nanti dekat neraka bila dia masuk dia teringin nak keluar? Betul. Kita tengok ayat yang ke-13. Abi bacakan maksud ayat yang ke-13 ni. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Okey, anak-anak boleh rujuk pada slide. Boleh tengok slide lah Okey, boleh tengok slide. Okey, Abi terangkan sikit kat sini. Mereka ni akan tinggal selama-lamanya. Akan tinggal selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak akan berehat di dalam neraka walaupun seketika. Na'udzubillah. Dia akan kekal di dalam neraka dan tak akan matilah. Okay, kita lihat kat sini. Kamu bayangkanlah kan. Kita sedang berlari ataupun berdiri sangat lama pun kita nak rasa rehat. Betul tak? Tetapi dekat neraka nanti tak ada rehat bagi manusia yang masuk neraka. Boleh ke nanti bila duduk masa kena tengah-tengah seksa, cakap malaikat Zabaniyah, sekejap saya nak rehat minum air. Boleh ke? Tak boleh. Senyum je malaikat Zabaniyah tu nanti. Sebab tu na'udzubillah, habis cakap sekali lagi, kita jangan ada perasaan tu lah. Perasaan nak masuk neraka semua tu lah. Ya, siksaannya sangat-sangat besar. Okay. Tapi kan dulu cerita lagi zaman saya kanak-kanak dulu sekolah rendah kan, saya ada seorang kawan ni, dia cakap dulu saya suka, kecil-kecil saya suka baca buku Hari Kiamat, ada kat library kan. Jadi dia cakap, dia tak takut Hari Kiamat tu satu.
Dia cakap tak perlu pun takut neraka ni. Dia cakap. Dia cakap lah mana boleh macam tu. Ustazah kat sekolah petang cakap kita takut api neraka kan. Okay. Tapi dia cakap tak payah takut api neraka ni. Sebab kan kata kita ni orang Islam. Ada orang Islam ni dia macam akhir sekali dia mesti akan masuk syurga. Dia tak payah takut lah. Dia kata relax je. Apa pendapat Abi orang macam tu? Pendapat Abi ni pendapat Abi saya jujur lah. Okay, pendapat Abi janganlah ada berfikiran macam tu. Sebab apa? Azab api neraka ni sangat-sangat besar. Sehingga mana macam Abi cakap tadi, dia masuk neraka tetapi dia teringin nak keluar. Nak keluar ke mana? Dia kata nak balik ke bumi balik semula. Tak boleh. Tak ada pilihan, hanya duduk di dalam neraka. Okey. Dan golongan macam ni memang ada. Kita akan masuk neraka sebentar dan terus ke syurga. Tetapi kita sanggup ke nak duduk dalam neraka yang sangat lama? Betul. Jadi jangan ada berfikiran seperti itulah. Tak bagus. Sebab apa Abi cakap? Okay, kat sini kita boleh satu hari di neraka ataupun kiamat samaan dengan 1000 tahun. Jadi jangan ada berfikiran seperti itu. Ini pendapat Abi lah, saya jujur. Dia fikir macam, aku ni tak apalah, tak naklah beramal. Nanti aku akan masuk syurga juga. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kita kena ada rasa memang takut nak masuk syurga. Jangan. Kita kena beramal selalu dan elak masuk neraka lah. Elak jangan buat benda tak elok lah kan. Enak. Okey, baiklah. Umi harap sangat yang kawan Umi yang cakap dia duduk tu kecil-kecil tu dia tengok Abi Azul cakap ni. Tengok sikit kan. Mana boleh cakap macam tu. Kita ni kalau minum air panas pun kan. Itu pun dah bertiup kan. Dah bertiup dah panas. Tak boleh minum direct kan. Baru lepas masak. Kalau pegang setrika pun kita dah Kalau masak tu kena minyak pun kita tak tahan kan. Apatah lagi nak lawan api neraka Allah ni. Api kat dunia pun tak tahan kan. Okey, Abi macam kalau selalu lah kita tengok orang semua dia nak berjaya dekat dunia kan. Macam contohnya kalau anak-anak kan dekat sekolah macam nak dapat nombor 1 dalam kelas, QR point pun nak paling banyak. Kan, suka scan kan, tak salah pun. Dia nak maksudnya dia nak bekerja-kerja tu. Contohnya dalam exam dia nak dapat A, dia je kan A. Tapi itu kat dunia kita memang nak perform. Tapi macam mana pula kalau kita nak berjaya kat akhirat tu, Abi ada tips tak? Tips kejayaan. Untuk tips kejayaan ni kita sama-sama tengok ayat yang ke-14 dan 15. Okey, Abi baca terjemahan dia. Anak-anak Abi yang kat rumah pun boleh baca sekali lah. Okey, ayat 14. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh. Okey, ayat 15. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hati akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Okey, kat sini Abi boleh keluarkan 3 poin penting untuk orang yang berjaya dan orang-orang yang beruntung. Pertama sekali, membersihkan diri. Membersihkan diri ni maksud apa? Bukan dia ambil sabun bersih diri dia. Ya Allah, itu teruk sangat. Dia membersihkan diri ni bertaubat. Taubat nasuha, Masya Allah. Kita perlu bertaubat. Sebaik-baiknya setiap hari kita perlu 100 kali istighfar. Sebaik-baiknya. Okey, ataupun sebelum kamu tidur, solat taubat dulu. Ini tips lah. Yang kedua, sentiasa menyebut nama Allah. Zikrullah. Kita selalu berzikir kan. Dekat sekolah kita banyak zikir-zikir kat sekolah kan. Okey, jadi perlu berzikir dan juga satu lagi, kita berkomunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran. Okey, yang ketiga ialah mendirikan solat. Okey, solat ni adalah perkara yang wajib lah. Wajib, perkara kena buat. Sebab apa? Ada riwayat mengatakan amal yang pertama yang akan dihisap di hari akhirat nanti apa? Solat. Tak ada amal lain. Amal yang pertama. Perkara yang pertama ialah solat. Kamu bayangkanlah, Abi harap anak-anak Abi kat rumah sentiasa solat, jaga solat. Sebab apa? Kita tengok zaman sekarang macam mana. Ada pendapat ulama kata dosa besar yang banyak orang buat sekarang adalah apa? Meninggalkan solat. Na'udzubillah. Abi tak nak anak-anak Abi seperti itu. Dia Abi yakin anak-anak Abi insya-Allah sentiasa solat. Okey. Itu adalah tip orang yang berjaya dan beruntung di akhirat kelak, insya-Allah.
Okay, sempat catat tak Abi dah share tips kejayaan bukan kat dunia. Nak jaya dunia akhirat kan. Okay, tak apa. Kalau tak sempat, okay, boleh tengok slide. Ada Umi buat slide. Okay, ada slide. Boleh lah tangkap gambar ke kan. Ataupun nak catat. Okay, Umi ulang balik. Yang pertama apa Abi cakap tadi? Bertaubat. Ataupun sebelum tidur Abi cakap tadi, solat apa? Solat taubat. Kita ni banyak dosa yang kadang-kadang kita tak tahu kan. Yang kedua Abi cakap tadi berinteraksi dengan Allah. Pertama zikir, pasal dia. Kedua membaca Al-Quran. Umi yakin anak semua tak lekang kan dengan baca Al-Quran tu. Yang ketiga solat. Okay. Kalau dalam selalu kan waktu kita lepas tahfiz kan, lepas tasmid tu selalu kan Umi Abi cakap nak tengok sikit bahagian solat. Kelas Umi tu tengok sikit kenapa tak solat subuh. Tanya sikit kan. Semua macam tu Abi rasa. Kan. Takut sikit. Kadang ada yang takut. Tak tahu kan. Jujur ke tak? Tapi insya-Allah jujur kan. Jadi sebab apa yang sangat penting solat ni? Sebab kita nak berjaya ke akhirat tu. Jadi pentinglah buat tiga-tiga tu. Solat, baca Al-Quran, bertaubat. Sebab dalam modul kalimat A saya ingat ada yang terakhir sekali apa? Hidup untuk akhirat. Kalau dah cakap hidup untuk akhirat, mesti kita nak berjaya ke akhirat. Betul Abi? Betul, Masya Allah betul Maina. Yang mana kita tengok seperti ayat yang ke-17 ayat ke-17. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selamanya. Mana kita kat dunia ni hanya sementara. Sementara. Kita ni singgah aja. Contoh macam kamu nak balik kampung lepas habis PKPB ni, nak balik kampung. Nak balik sangat. Matlamat kamu kampung. Kampung. Tapi mesti kita ada singgah mana-mana kan. Nak makan, nak minum, nak rehat. Tapi macam tu lah dunia. Dunia ni singgah sana saja. Singgah sekejap je. Tapi yang kekal selamanya di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi macam bila kita hidup kat dunia ni, jadi pentinglah kita ambil Al-Quran ni macam sebagai panduan hidup kita. Sebab macam yelah kalau kita nak pergi satu tempat yang kita tak pasti, kita ada destinasi dah. Tapi kita tahu macam nak pergi, mesti kita ada macam Waze ataupun map tu Ustaz. Betul. Jadi macam sama juga dengan kita kena rujuk Al-Quran kan. Kita bila hidup kita ni dipandu oleh Al-Quran ni, insya-Allah kita akan sampai ke kampung kita kat mana tu? Dekat syurga lah tempat kita. Okey, bagus. Tapi ni mungkin saya kira macam akhir lah kot sana je kan. Betul ke macam ada kena ayat ni dia ada juga disebut dalam kitab-kitab lain. Betul ke Abi macam ayat ni? Okey, ayat ni. Okey, kita boleh tengok ayat ke-18 dan ke-19. Okey, Abi tolong bacakan ya. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini adalah disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan ayat yang ke-19 iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Okay, kalau kita tengok yang ini, ini adalah berkaitan dengan kita punya kepercayaan akidah kita, kesatuan hati kita. Okay, kalau kita bina anak-anak Abi bayangkan, kalau kita zaman dulu, dulu pun ada kitab-kitab juga dan fokusnya kepada mengesakan Allah. Mengesakan Allah, mana Allah tu satu, Allah tu Maha Esa, dan juga ada di dalam Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran dah disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan sampai sekarang pun kita masih kita masih mengesakan Allah. Jangan sesekali mensyirikkan Allah. Dan kita tengok juga kat sini kitab mereka sehingga sekarang kita mampu kita pun mempercayai Tuhan yang satu. Kita mempercayai Tuhan yang satu dan kitab-kitab terdahulu mempercayai Tuhan yang satu. Kita ni seperti saudara. Walaupun kita berjauhan, tapi kita ni saudara. Sebab dah ditulis di dalam kitab, disebutkan dalam ayat tadi, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, kita tak ada perbezaan. Hanya beza kitab sahaja, tetapi dalam isi kandungan kitab Al-Quran dan kitab terdahulu. Okey, Abi nak anak-anak Abi. Kitab terdahulu ada berapa kitab? Berapa? Abi pernah ajar. Biasa Abi pernah ajar ni. Dah ajar 1, 2. Kitab apa? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan barulah Al-Quran. Semua 4 kitab ni mengatakan, mengesakan Allah. Dan ini adalah kesatuan akidah, kesatuan hati mempercayai Allah yang satu. Okey, baiklah, panjang lebar Abi terangkan ni. Okey, Mi rasa macam molek lah kiranya kalau kita dengarkan lagi bacaan daripada mungkin sebagai penutup tirai kita kan. Rasanya molek lah kalau kita akhir dengan alunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Wafiq kita lagi.
Okey, saudara Wafiq, silakan untuk mengalirkan bacaan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan membacakan surah Al-A'la mengikut qiraat Hafs an Asim dengan bacaan maqam hijaz. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Sadaqallahul Azim. Serahkan semula kepada Umayyah. Okay, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Dengan saudara Wafiq kita. Okay, Masya Allah. Bila Umi dengar tadi, semua la yamutu fiha wa la yahya. Teringat pula Umi. Abi cakap tadi, orang neraka ni teringin sangat nak keluar tapi tak boleh. Tapi diorang tak dapat nak mati pun. Hiduplah rasa. Nak harapkan mati pun tak boleh. Situ tempat abadi dia. Okay, Abi, Umi rasa mungkin betul Umi persilahkan kepada Abi untuk macam kita recap sikit ataupun penutup sikit. Penutup sebagai kesimpulan lah. Kesimpulan kita sebelum kita akhiri slot kita. Kesimpulan lah. Kalau ada anak-anak Abi yang kat rumah nak catat ke nak salin ke boleh. Kesimpulan yang pertama, kita ni sebagai manusia, sebagai hamba Allah perlulah melazimi Habis saya suka melazimi, bukan menzalimi, melazimi. Perlu melazimi ucapan subhanallah apabila melihat perkara hebat, perkara takjub. Itu yang pertama. Dua, bersyukur kepada Allah kerana yang memberi jaminan kerana telah memberi jaminan mengekalkan Al-Quran. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kita perlu menjadi golongan yang takut kepada Allah dan sentiasa terima peringatan. Ini golongan keberapa Abi cakap tadi? Golongan yang pertama. Yang keempat, kesimpulan yang keempat, sentiasa bercita-cita untuk menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Abi dah terangkan kat kamu tadi apa ciri-ciri orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kena ada cita-cita tu, kena ada perasaan, kena ada semangat dalam hati. Kita nak akhirat dengan memasuk ke dalam syurga Allah. Dan yang kelima, mengesakan Allah adalah satu perkara utama ataupun utama kita sebagai umat Islam, dan jangan sesekali kita mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Na'udzubillah. Itu sahaja. Masya Allah. Dapat tak anak-anak Abi dah ulang kaji balik dah. Kalau balik dalam kelas ada ulang kaji. Yang paling penting ulang kaji. Jadi Abi dah sebut kita apa-apa pun kalau jumpa satu benda yang menakjubkan, ingat yang hebat tu siapa?
pencipta dia Allah SWT, maka bertasbihlah pada Allah kan bila jumpa satu yang hebat. Jadi Abi dah ceritakan lagi juga orang yang takut kepada Allah ni apa. Bila dia baca ayat Quran ni, dia cuba ambil pengajaran. Bukan dia cakap takut tapi tak buat. Betul. Itu sama je orang yang cakap takut, apa gunanya mulut dia cakap kan. Tapi dia masih buat apa yang Allah tak suka, tak boleh. Dia tak suka macam tu. Jadi penting kan. Semoga apa yang Abi cakap hari ni dapat amalkan kan, ambil ibrah kan buat dalam hidup kita. Okey, Abi rasa mungkin dah berakhirlah slide kita. Abi ada nak cakap apa-apa ke anak-anak? Tak ada, itu sahaja. Abi harap, Abi harap supaya anak-anak Abi jadi anak yang soleh lah duduk kat rumah tu dan sentiasa mentaati Allah dan ibu bapa. Okey, insya-Allah. Maka Abi pun dah tutup dah. Maka insya-Allah berakhirlah slide kita hari ni. Slide apa tu anak-anak? Slide apa tu? Slide bila kenal you, baru cinta you. Cinta siapa tu anak-anak? Cinta Al-Quran. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi di hari lain, hari Isnin. Minggu depan, mungkin moderator dan panel yang berbeza pula kan? Bukan tak tukar-tukar pula kan? InsyaAllah kan? Jadi insyaAllah boleh save waktu tu pukul 12 nak dengar Umi Abi cakap. Tak tahu minggu depan siapa kan? Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi anak-anak. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan Umi Abi bercakap ni. InsyaAllah moga bermanfaat. InsyaAllah itu sahaja daripada Umi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.